Halo. Assalamualaikum and hello. Zai Stream. So, sebagaimana yang telah saya janjikan, saya Zaral Asmawi aka Bro Zayas akan bercakap tentang Q&A. Saya akan jawab soalan-soalan yang telah anda ajukan yang tak sempat saya videokan selama ni. So, ada beberapa collection video yang saya dah tengok dekat YouTube channel Zaya Stream sendiri pada bahagian YouTube tu, yang mana pertanyaan diorang ni tak dijawab. Dan setakat yang saya tengok, ianya mampu dijawab dengan jangka masa yang pendek. So, saya compilekan segalanya dalam video yang kali ini. So, saya dah standby komen-komen pertanyaan daripada anda semua. So, soalan yang pertama, blok PDK Gold boleh reborn ke? Okey, so blok PDK Gold ni adalah blok Kawasaki RR. Senang kata dia PDK KRR version Thailand. SE punya KRR 150 SE yang color gold. Kod 1855. So kalau korang tanya boleh reborn atau tak boleh, jawapan saya tak boleh. Pakai. Lepas tu kalau rosak, buang. Kalau nak reborn, kena masuk slip baru. Itu saja jawapan. Tak ada option lain. Tapi jangan risau, sebab blok-blok yang jenis macam ni daripada Kawasaki ni adalah jenis blok yang orang kata susah lah nak jam. Memang susah nak jam. Kecuali lah korang dah buat benda pelik-pelik dekat motor tu, jumpy pelik-pelik, jam lah ceritanya. So, soalan kedua, blok 65 RS brand apa yang ada? Okey, so ni Honda RS 150. Brand apa yang ada? Sangat-sangat banyak brand yang ada kalau saiz 65 ni. Kalau dulu yelah, waktu Waisuku ada blok 65, RS baru ada dalam blok saiz 62. Sekarang RS pun dah banyak 65. Simple je. Saya nak sebut pun terlampau banyak. Korang buka dekat online market. Okey, tak kisahlah korang nak beli dekat mana-mana, yang penting online. Biasa korang beli spare part motor online dekat mana, pergi dekat situ, tulis blok RS 150 Honda, memang keluar bersepah. Kalau nak spesifik lagi, letak 65mm, memang akan keluar. Saya boleh kata ada dalam 2-3 jenama yang ada. Harga ikut bajet korang, ikut selesa korang. So, soalan yang ketiga, bang, kalau Panther Standard versus TZM Modi, adakah Panther Standard dekat depan? Okey, soalan ni agak tak kena. Sebab apa? Panther tu standard, TZM dah Modi. Kalau kita tengok dalam keadaan standard sahaja, TZM memang laju daripada Suzuki Panther. Tak kisahlah jerung ke, cicak ke, gamar ke. Tapi kalau TZM tu dah Modi, ceritanya Panther tu memang kena tapau lah. Kalau Panther tu nak fight balik, Panther tu kena buat kena modify lah. Kenalah buat sesuatu kan. Takkanlah motor standard boleh tapau TZM yang dah Modi. Memang tak kena kan. So, Panther kena tapau. Soalan keempat, Panther ada radiator ke tak? Jawapannya tak ada. Radiator ni dia tangki tempat isi coolant ataupun sistem penyejukan cecair, macam yang ada pada Yamaha TZM dan juga yang ada pada Kawasaki RR. Dan kalau korang tengok Honda Nova Dash 125 pun ada radiator. So, Panther tak ada radiator. Panther dia menggunakan sistem penyejukan udara sama macam 125Z, RZ, RG, RGV, Dynamic 120. Okay, clear? So, betul ke NSR 150 SP lagi laju? Boleh pergi dari TZM, RR dan RZ. GPS boleh dapat 210 kmh ke atas. King 150cc di atas highway ialah NSR 150 SP kalau dah Modi. Okey, soalan ni dia tanya, lepas tu dia dah jawab. Okey, cuma jawapan dia mungkin tak menepati dengan apa yang dia tanya lah. So, dia nak tahu betul ke NSR 150 SP ni lagi laju daripada TZM, RR, RZ. Jawapannya betul. Betul. Kalau kita cakap pasal standard lah, betul, NSR 150 RR adalah base. Okey, dan NSR 150 SP adalah upgrade punya mod.
kalau tanyalah kan, mana lagi laju dengan TZM, Double R, RSZ. So RSZ jangan petik lah, memang akan kalah awal-awal. RSZ CC paling kecil yang ditanya dalam soalan ni RSZ 135. Memang dia ni akan duduk paling belakang lah. So out of list. Tak payah sebut, memang tahu. Kena tapau awal-awal. Double R dengan TZM ni boleh kira lah sebab apa? CC dia sama, kelas dia sama. Tapi kalau kita tengok in term of performance, of course lah NSR 150SP lagi kuat. Sebab apa? Standard dia, horsepower dikeluarkan daripada kilang, version racing dia, keluar kilang version racing, horsepower 38.9 something macam tu lah horsepower dia. So kalau korang tanya NSR 150 ni, SP ni, model SP ni, dia punya saingan siapa? Jawapan saya, 2 model. Bukan 2 model lah, 3 model. Yang mana keluar daripada kilang dengan version yang hasil daripada tuner. Satu, kalau dekat Malaysia ada version ni, Kawasaki Cyclone, ZSR Cyclone 150. Motor ni keluar kilang, spek dia PDK, horsepower 42. Yang kedua, Kawasaki juga KRR 150 SE. Yang ni spek PDK. Okey, spek PDK horsepower dalam 40 bawah 41. So Cyclone tadi saya betulkan, dia bukan PDK lah, dia PDK, orang sebut PDK Silver, kod 1855. So senang kata jangan sebut PDK, sebut dia version racing. Tapi still lah dia pakai exhaust PDK kalau kat Cyclone tu. So yang ketiga yang boleh tapak NSR 150 SP ni, PDK R1. Body depan dia macam Kawasaki Serpico ataupun KRZ, tapi belakang dia dah tajam. So PDK R1 ni horsepower dalam 41. Itu pun version Thailand, dekat Malaysia tak ada. So yang ada dekat Malaysia yang boleh fight NSR 150 SP, Kawasaki Cyclone lah, ataupun korang ambil Yamaha TZM yang dah pun upgrade, seolah-olah macam version yang dah digunakan oleh perlumbaan 2-stroke Asia zaman-zaman dulu, yang mana ditunggang oleh Chia Tak Cheong dan juga Yasir Said. Pasukan Yamaha color merah tu. TZM tu memang dah upgrade, tapi version standard daripada kilang spec racing tak ada. So motor apa yang boleh makan Yamaha TZM dengan CC 150 2 lejang? Okey, TZM standard yang boleh makan TZM standard, NSR 150 SP, Kawasaki Cyclone, KRR 150 SE Thailand punya model, dan juga PDK R1. Kalau nak sebut dari segi Suzuki punya model, tak silap saya RGV 150, tapi Indonesia punya model, tak masuk kat Malaysia. So itu je lah TZM lah. Bosku nak tanya, kenapa motor kena pakai kotak angin? Apa kelebihan dan kekurangan kotak angin tu? Okey, kotak angin ni sebenarnya nak mengelakkan motosikal korang tu habuk masuk. Itu je jawapan dia. Kalau tak nak pakai kotak angin, bolehlah juga korang pakai filter. Tapi filter-filter yang orang sebut air filter racing, jenama macam-macam jenama tu lah. Jenama-jenama yang macam tu, dia punya kebagusan nak menapis habuk-habuk ni tidak sebagus kotak angin. Sebab dalam kotak angin, dekat dalam tu dia ada span. Dan lagi satu, kalau pakai kotak angin ni, kita dapat kurangkan bunyi daripada carburetor. Sebab kalau korang tengok motosikal yang tak pakai kotak angin, tak pakai air filter, bila kita pulas throttle, dengar bunyi carburetor tu. Nampak tak? So paling kurang pencemaran bunyi yang tak menyedapkan tu dapat dikurangkan, dan carburetor maintain bersih. Kalau tidak, sanggup ke korang 2 minggu sekali nak servis carburetor? Kena pula kalau motosikal selalu masuk off-road. Nak servis. Letih. Motor apa yang boleh tapau TZM? Teringin nak tahu. Soalan ni saya dah jawab yang tadi. Seterusnya, apa pasal banyak cakap so? So tu maknanya jadi. Okey, sebenarnya saya tak ada jawapan untuk soalan ni. Seterusnya, kerja apa bang banyak sangat kelulusan? Okey, hidup ni janganlah kita tumpu satu benda je. Lagi satu, hidup ni jangan sekadar ala kadar. Kalau boleh, cubalah jadi the best version of you. Kalau setakat jadi ala kadar je, baik tak payah masuk sekolah. Betul tak?
Orang kata kalau nak main motor, tapi biarlah pangkat CEO. Tak ada hal, tak salah pun pangkat CEO main motor. Yang tak kenanya, bila main motor kau guna duit mak bapak, yang itu tak kena. Seterusnya, contoh bearing ringan. Simple je bearing ringan ni. Bearing ada banyak, C3, C4, C5. Dan perbezaan antara bearing tu adalah gap di antara ball bearing tu sendiri. So, kalau korang tanya yang mana contoh ringan, yang ada tulis fiber tu ringan, lepas tu yang ada tulis racing tu ringan. Kalau yang tak ada tulis apa-apa tu, biasanya itu adalah orang kata antara bearing-bearing yang menjadi pesaing kepada bearing yang standard ada dekat dalam motosikal. So kalau motosikal tu ada bearing jenis A lah yang standard. Tapi ada juga jenis B yang spek dia sama macam jenis A. Boleh masuk, boleh ganti. Tengok lah, kalau kau pergi bengkel tu, bearing tu je ada, pasang lah bearing tu. So kalau bearing yang racing ni, contoh yang harga mahal tu, ringan lah. Yang tulis fiber ringan, yang tulis racing pun ringan. Tak kisahlah jenama apa, lebih kurang je. So, bos, cuba terangkan kenapa enjin motor boleh pecah. So, ini adalah soalan yang boleh orang kata apa, menghubungkan sel-sel dekat dalam otak. So, IQ menjadi sangat tinggi hanya dengan baca soalan ni. So, ada banyak perkara yang boleh menyebabkan enjin pecah. Banyak perkara. So, yang pertama sekali adalah bila korang buat modifikasi pada enjin. Modifikasi pada enjin yang mana ianya tak balance. Contoh, korang naik orang kata blok saiz standard 53, korang up jadi 65. Lepas tu korang set up tak balance. Ada harapan pecah. Kalau tak balance ni macam mana? Dia enjin tu gegar. Dia ada gegar sikit tu. Tu tak lama nak mendapat lah tu. Itu satu. Yang kedua, kalau piston tu dekat dalam tu, dekat balak dia tu tak cukup lubrication. Tak cukup pelincir. Biasa kan dekat tempat nak masuk balak tu dia ada lubang. Kalau lubang tu tersumbat ke apa ke kan, so pelincir tak dapat masuk kat situ dengan baik, bakal jam. Bila bakal jam, alamatnya piston tu dia tak boleh bergeser dengan baik lah, dengan licinnya. So dia akan start makan blok. So bila makan blok, boleh jadi rod putus, ataupun laluan blok dah tak cantik, dia akan pecahkan blok sekali dengan crankcase sekali. So yang ketiga adalah bearing crankshaft dah makan. Bearing crankshaft dah makan ni, so maknanya kedudukan dia yang sepatutnya dah lari. Katalah dia sepatutnya flat macam ni. So bila bearing dah lari, dia sengit sikit. So laluan piston dah tak tegak macam ni, dia dah jadi gini. So menempah pecah jugalah tu. Sebenarnya ada banyak lagi lah. Dan yang paling utama of course lah, minyak hitam tak cukup. Bila minyak hitam tak cukup, ialah kadang-kadang ada manusia ni modified kau minyak hitam kedekut. So yang tu antara bunga-bunga enjin bakal pecah lah. So standby, jangan terlampau kedekut. Nak modified motor ni kena bersifat pemurah. Seterusnya, bang, kalau blok 65 boleh tapau tak blok 68? Boleh je. Kalau blok 68 tu tak modi habis. Syarat dia blok 65 tu modi lebih sikit lah daripada blok 68 tu. Katalah blok 68 tu dia dah tukar blok, tapi bahagian enjin bawah dia tak usik lagi. So blok 65 ni, blok dah 65, bawah tu dia usik lah sikit. Dia boleh start usik dengan gear primer, bearing, ratio gear-gear yang lain. So efek daripada tu bolehlah tapau blok 68, tapi ikut nasib jugalah. Sebab apa? Perbezaan blok 65 dengan 68 ni 3mm tau. So 3mm ni korang ingat biasa-biasa ke? 1mm beza pun memberikan impact yang sangat ketara. Itu baru 1mm. Dah kalau 3mm, macam-macam tau. So ada juga boleh cara lain. Korang modify pada bahagian head, buat dimple pada bahagian potting ataupun potting cermin, ataupun korang letak layer copper dekat dengan valve, boleh juga. Ataupun kalau tak nak usik bahagian tu, beli je lah orang kata carburetor power jet ke kan, doublekan power jet ke, ataupun convert kepada fuel injection dengan sistem yang lagi padu. Macam-macam perkara. Ceritanya sebenarnya bukan blok siapa lagi besar lagi laju, duit siapa lagi banyak, dia lagi depan. So seterusnya, macam mana nak kasih EX5 jimat minyak dari KL sampai Taiping? So ini adalah soalan kedua untuk video kali ini,
yang berjaya menghubungkan minda. Berjaya menghubungkan sel-sel neuron dalam otak ni. Okey. So, sangat orang kata apa, sangat spesifik soalan kali ni, dari KL sampai Taiping. Okey. Tak silap saya, Taiping tu dengan Ipoh tak jauh sangat dah lah. Tapi kalau nak bergerak daripada KL ke Taiping ke Ipoh tu lingkungan 2 jam setengah 3 jam jugalah kalau bawa slow-slow. Jenis yang kaki fly ni memang boleh sampai dalam masa 10 minit je. Okey, 10 minit boleh sampai jenis kaki fly ni. Tapi takkan kau nak fly sepanjang masa? Tak reti kejang ke badan tu kan? So, bawa biasa-biasa. Ada banyak cara lah macam mana nak kasih jimat minyak. Pertama sekali nak jimat minyak ni, pakailah round 97. Cuba bezakan bawa round 95 pakai dengan pakai 97. Setakat mana beza dia? Memang 97 tu mahal, tapi tengok mileage banyak mana boleh pergi. Dan saya pernah test lah pada sebuah motor, round 95 RM5 dengan round 97 RM5. 97 mileage lagi jauh. Lagi jauh walaupun dia punya tu kurang. Sebab apa? Of course lah, nilai oktan yang lebih pada dalam petrol tu sendiri, aditif dia lagi cantik. So, nak cerita pasal petrol ni memang panjang cerita lah. Yang keduanya, motosikal EX5 tu kenalah setting highway. Setting highway macam mana? Contohlah, standard motor ataupun beli motor dah dapat sprocket depan 14, belakang 38. Tukarlah sprocket depan jadi 15. Belakang tu 38, convert lah jadi 35. Memang berat sikit, tapi kalau untuk long distance, kita layan gear 4, bukan layan gear 1. Kalau duduk dekat dalam bandar yang suka jam, memanglah gear 1 tu penting sebab banyak traffic light, banyak berhenti, banyak parking. Tapi kalau atas highway, setakat mana je nak main gear 1 betul? Mula-mula berat tak apa, yang penting long distance sedap. So, seolah-olah kita bawa meter dah 100, tapi kita pulas throttle seolah-olah macam kita baru pulas speed 80 km/h. So, minyak jimat lah. Nampak tak? Itu cara saya suka gunalah. Okay, so ada beberapa soalan kan yang saya dah jawab. So, ini saja. Ini soalan yang terakhir pasal EX5 tadi. So, saya harap video kali ni menjawab persoalan korang. So, kalau korang nak tanya apa-apa, soalan yang tak pelik-pelik lah. Janganlah soalan yang kenapa banyak guna so, banyak guna jadi, kenapa muka terlampau handsome. Tak payah soalan macam tu. Okay, so boleh tuliskan dekat ruang komen. Saya akan compile dalam 10 ke 20 soalan yang boleh dijawab. Yang boleh dijawab dengan orang kata dalam keadaan simple, santai dan sangat relax. Saya akan buat video tu dan saya akan jawab satu persatu. So, semoga berjumpa lagi. Zahra Asmawi, aka Bro Zais, Zais Stream. Bye-bye.